Sejarah Norway bermula pada zaman Neolitik, di mana berlakunya penghijrahan pertama dan menyebabkan terhasilnya ketua pertama untuk mengawal dan pertahanan pertama yang berjaya dibuat. Kemudian penduduk Norway semakin meluaskan empayar mereka ke kepulauan British dan terus berkembang ke Iceland dan Greenland. Norway melalui zaman Viking, iaitu zaman di mana berlakunya perkembangan Skandinavia melalui perdagangan, penjajahan dan serangan. Emas dan perak merupakan hasil penting yang dipungut oleh Norway selepas melakukan serangan. Pada pertengahan abad ke-9, berlaku perebutan kuasa di antara ketua-ketua besar. Putera Haraldur telah menyediakan tempat di mana perhimpunan raja bertemu dengan rakyat untuk membuat keputusan. Beliau juga telah membangunkan ladang tentera berdasarkan wajib militer. Di antara tahun 1918 sehingga tahun 1935, Norway mempunyai sebanyak 9 pemerintah yang semuanya bertahan dalam lingkungan 18 bulan sahaja. Norway merupakan sebuah tempat yang sangat strategik untuk membuat Jerman dan Britain memasang niat untuk menyerang mereka dan menjajah mereka. Jerman menggunakan Norway sebagai satu peranti untuk mengakses laut, udara dan Atlantik, dan juga mereka menempatkan tentera udara dan tentera laut untuk menghalang pergerakan Britain ke USSR. Pada tahun 2013 telah berlaku peralihan dengan mengakhiri pemerintahan buruh dan menggantikan dengan gabungan dari Parti Konservatif dan Parti Kemajuan. Peralihan ini juga dilakukan semasa keadaan ekonomi Norway berada dalam keadaan baik dan pengangguran berada dalam kadar yang rendah. Terusnya berkaitan dengan bendera negara Denmark. Seorang tokoh bernama Fredrik Milzer telah berjaya mereka sebuah bendera Norway pada tahun 1821. Tanda salib yang berada di bendera Norway merujuk kepada agama Kristian dan juga ia melambangkan hubungan di antara Norway dan Sweden. Bendera Norway tidak jauh beza dengan bendera negara Denmark. Hal ini kerana ia merupakan sumber ilham yang tercetus daripada negara Denmark. Seterusnya ialah warna-warna yang berada di bendera Norway. Warna merah, biru dan putih mewakili kebebasan yang sudah dicapai oleh negara Sweden. Selain itu, warna merah dan biru merupakan negara Norway mempunyai sejarah bersama dengan negara Denmark dan Sweden. Peniaga-peniaga mula menggunakan bendera tersebut dengan simbol kesatuan bersama negara Sweden sehingga tahun 1859 dengan keizinan raja. Populasi penduduk Norway pada masa ini adalah 5,454,503 pada hari Khamis 15 April 2021 berdasarkan penjelasan Worldometer data terkini pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu. Penduduk di utara 2020 dianggarkan berjumlah 5,421,241 orang pada pertengahan tahun menurut data United Nations. Norway menduduki tempat ke-119 dalam senarai negara mengikut jumlah penduduk. Kepadatan penduduk di Norway adalah 15 per kilometer persegi. Luas kawasan tanah adalah 365,268 km persegi. 83.4% penduduk adalah bandar. Seterusnya adalah pentadbiran negara Norway. Negara Norway berada di Eropah dan ibu negara Norway adalah Oslo. Pentadbiran kerajaan Norway berbentuk raja berperlembagaan dan demokrasi parlimen. Negeri Norway telah menolak untuk menjadi ahli kesatuan Eropah dalam 2 referendum tetapi mempunyai hubungan yang baik dengan EU dan Amerika Syarikat. Tambahan pula, Norway telah menyumbangkan kewangan mereka kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di
kerajaan di kawasan ekonomi Eropah. Oleh itu, pada tahun 2018, rancangan untuk pembaharuan pembahagian pentadbiran hampir selesai yang bertujuan untuk memimpin pergantian daerah Norway yang sekarang telah diasingkan kepada 11 rantau yang baru. Di samping itu, pentadbiran politik di negara Norway mempunyai 3 bahagian politik. Antaranya adalah kawasan Norway merupakan kawasan negara metropolitan yang berpisah daripada negeri Svalbard dan Jan Mayen. Seterusnya, daerah berfungsi sebagai kawasan pilihan raya untuk berparlimen, dan kawasan pembandaran dijadikan kawasan komuniti yang terdapat 422 daerah di kawasan Longyearbyen yang menjadi pihak berkuasa tempatan mempunyai persamaan dengan Majlis Pembandaraan. Oleh itu, kerajaan negeri Norway merupakan raja yang diwakili oleh setiap daerah oleh Gabinot Daerah Orang Norway yang berfungsi untuk mengawasan dan atas pemerintahan daerah dan pembandaraan dan segala keputusan yang dibuat harus mendapat kelulusan raja di kawasan daerah tersebut. Budaya ladang Norway terus berperanan dalam budaya Norway kontemporari. Pada abad ke-19, budaya ini telah mengilhami gerakan nasionalisme romantis yang kuat pada masih dapat dilihat dalam bahasa dan media Norway. Budaya Norway berkembang dengan usaha nasionalisme untuk mencapai identiti bebas dalam bidang sastera, seni dan muzik. Ini berterusan pada hari ini dalam seni persembahan dan sebagai hasil sokongan pemerintah untuk pameran, projek budaya dan karya seni. Penduduk di Norway cenderung bersikap egaliter, peribadi dan tidak bersaing. Kesaksamaan jantina dititik beratkan di kebanyakan persekitaran sosial. Mereka jarang menggunakan alamat yang sopan atau formal. Penggunaan kata ganti tidak rasmi untuk alamat peribadi hampir universal. Kemerdekaan dan kemandirian dihargai. Saya Muhammad Khairuddin Beno Azman, nombor metrik S54580. Mengikut graf, kadar tahunan inflasi di Norway telah menurun kepada 2.7% pada bulan Mei 2001 daripada 3.0% pada bulan sebelumnya, dan di bawah konsesi pasaran sebanyak 29%. Ini adalah kadar inflasi terendah sejak Januari 2021 ketika harga meningkat lebih rendah untuk pengangkutan sebanyak 1.5% berbanding 2.4% pada bulan April. Menjadikan peralatan rumah tangga dan penyelenggaraan rutin pula sebanyak 2.8% berbanding 5.6%, dan reaksi dan budaya 2.8% berbanding 3.8% sebelumnya. Sementara itu, harga terus meningkat untuk perumahan dan utiliti di mana 7.6% berbanding 6.8% sebelumnya. Sebaliknya, harga jatuh lebih jauh untuk makanan dan minuman, iaitu negatif 2.0% berbanding negatif 2.1%, manakala pakaian negatif 1.7% berbanding negatif 2.5%, dan harga minuman beralkohol dan terbakar pula negatif 2.0% berbanding negatif 1.4%. Secara bulanannya pula, harga pengguna turun sebanyak 0.1% daripada kenaikan sebanyak 0.3% pada bulan April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan tentang pengangguran yang berlaku di Norway. Seperti yang kita tengok dalam rajah, kadar pengangguran yang berlaku di Norway adalah naik dan turun dan boleh dikatakan tidak konsisten. Norway mengamalkan ekonomi campuran dengan kedua-dua perusahaan swasta dan milik awam. Sebahagian besar yang menyumbang kepada ekonomi Norway adalah eksploitasi sumber alam semula jadi, termasuk penangkapan ikan, hidroelektrik dan petroleum. Pada suku tahun 2020, kadar pengangguran yang dicatatkan oleh Norway sebanyak 4.3%. Pada rajah
yang dapat kita paparkan dalam slide, tahun 2017 Norway mencatatkan bilangan pengangguran yang menurun akibat peluang pekerjaan yang banyak di sana pada ketika itu. Apabila masuk suku tahun 2017, bilangan pengangguran di negara Norway meningkat kerana ramai bekerja dari sektor kilangnya mogok akibat gajinya tidak dibayar. Selepas dapat ditangani oleh pihak kerajaannya, maka bilangan pengangguran di negara itu mula menurun balik sehingga tahun 2019 dan segala industri berjalan seperti biasa tanpa ada halangan. Pada tahun 2020, negara Norway dan seluruh dunia dikejutkan dengan wabak novel coronavirus yang dipanggil COVID-19 yang melanda negara itu. Dengan hebat, maka bilangan pengangguran di negara itu mula meningkat semula dengan mendadak sekali. Ini akan menyebabkan bilangan pengangguran meningkat dan banyak kilang terpaksa ditutup akibat wabak ini, sekaligus menyebabkan ramai orang kehilangan pekerjaan. Ekspor dan import negara Norway. Negara Norway mengamalkan sistem ekonomi campuran dan mempunyai ekonomi yang stabil dan juga positif. Negara ini tidak begitu kaya dengan pelbagai sumber mineral, tetapi ia mempunyai gas reserve minyak, bijian, tembaga dan plumbum. Separuh daripada aktiviti ekonomi yang dijalankan adalah daripada eksploitasi sumber-sumber jadi seperti penangkapan ikan, petroleum dan kuasa hidroelektrik. Hasil yang diekspor negara Norway adalah bernilai 149 bilion USD setiap tahun, manakala negara ini mengimport barang yang bernilai sebanyak 90.7 bilion USD setiap tahun. Barang utama yang diekspor termasuklah petroleum mentah, gas petroleum yang ditapis, juga aluminium mentah. Manakala majoriti barang diekspor ini akan ke negara seperti UK, Jerman, Belanda, Sweden dan Perancis. Barang import Norway pula adalah seperti kereta, petroleum ditapis, komputer, kapal penumpang dan kargo dan pelbagai lagi. Antara pasaran terbesar aktiviti import yang dijalankan ialah di Sweden, iaitu sebanyak 11.4 bilion USD, manakala Jerman sebanyak 10.9 bilion USD, China pula 8.23 bilion USD, UK adalah 5.86 bilion USD dan paling sedikit adalah di Denmark iaitu 5.53 bilion USD. Aktiviti import dan ekspor negara Norway telah menghasilkan pendapatan yang positif iaitu sebanyak 59.1 bilion setiap tahun. Norway mengamalkan ekonomi campuran dengan kedua-dua perusahaan swasta dan milik awam. Sebahagian besar ekonomi didasarkan pada eksploitasi sumber semula jadi, termasuk penangkapan ikan, petroleum dan kuasa hidroelektrik. Jumlah keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK Norway pada tahun 2014 adalah sebanyak 499 bilion dan KDNK pada tahun 2015 per kapita sebanyak 70 bilion. Industri perkhidmatan menyumbang sebanyak 52.7% daripada KDNK, diikuti oleh industri lain-lain seperti pemprosesan makanan, pembinaan kapal dan lain-lain adalah sebanyak 45.1% dan industri pertanian adalah sebanyak 20.2%. Negara Norway juga mempunyai kadar pengangguran sebanyak 4.3%. Di samping itu, ia mempunyai simpanan yang banyak sebanyak 55 bilion dan penarafan kredit AAA Standard & Poor's. Pengeluaran dan eksploitasi minyak laut utara dan gas asli memacu ekonomi Norway. Keuntungan dari industri ini dapat membiayai sistem pembuatan dan kebajikan negara, termasuk dana pencen kerajaan Goldberg. Negara Norway juga mengekspor barang bernilai 149 bilion setiap tahun dan barangan ekspor utama adalah termasuk petroleum mentah, gas petroleum, aluminium mentah dan lain-lain. Negara Norway juga mengimport barang bernilai 90.7 bilion setiap tahun.
memandangkan import dan ekspor, Norway mempunyai pendapatan positif sebanyak 59.1 bilion. Negara ini kaya dengan sumber alam termasuk petroleum, kuasa hidro, ikan, hutan dan mineral. Rizab petroleum dan gas asli yang besar ditemukan pada tahun 1960-an yang menyebabkan ledakan ekonomi. Norway telah memperolehi salah satu taraf hidup tertinggi di dunia dengan mempunyai sejumlah besar sumber jadi berbanding dengan jumlah penduduk. Sumber yang pertama adalah sumber petroleum dan gas asli. Industri minyak dan gas di Norway kini beroperasi selama hampir 40 tahun dengan fokus pada pengeluaran luar pesisir. Industri hidrokarbon, Norway mempunyai pengetahuan dan kepakaran yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber petroleum secara optimum dengan cara yang selamat. Pembangunan kepakaran telah menjadi komponen dasar minyak dan gas asli Norway. Pengalaman, keahlian dan kemajuan teknologi yang dikembangkan di benua Norway kebanyakannya dimanfaatkan oleh industri minyak dan gas global. Sumber yang kedua adalah industri mineral. Negara ini menghasilkan zinc, keluli, tembaga, kobalt, kadmium dan aluminium. Sebilangan mineral industri yang penting dari segi ekonomi termasuk pasir dan kerikil, nephelin, cyanide, batu kapur dan agregat. Pada tahun 2010, Norsk Hydro ASA merancang untuk membina kilang kitas mula aluminium di Karmøy yang akan mempunyai kapasiti pengeluaran awal sebanyak 35,000 tan metrik setahun. Sumber ketiga adalah antara sumber yang paling terbesar di Norway adalah perhutanan. Hutan di Norway meliputi sekitar 38% daratan, tetapi hutan yang disisihkan untuk penanaman merangkumi sekitar 25% wilayah Norway. Kawasan hutan belantara yang dilindungi kerajaan menyumbang kurang dari 1% hutan Norway, jauh di bawah standard antarabangsa iaitu 5%. Lebih daripada 1,000 spesies penghuni hutan dianggap terancam dan kawasan hutan yang tumbuh lama sangat jarang berlaku. Salah satu sisa hutan Norway yang sudah tua yang menarik perhatian para ahli alam sekitar ialah Trillemarka Rollesfjell, kira-kira 100 km ke barat Oslo dan meliputi 205 km persegi. Diisytiharkan sebagai cagar alam pada tahun 2002, tempat ini melindungi spesies yang terancam punah seperti burung pelatuk yang tidak berbintik, burung pelatuk dengan pohon dan helang emas, serta kehidupan tumbuhan yang terancam. Hutan penting yang lain adalah 3 dara hutan payet di lembah sungai Pasvik di selatan Kirkenes. Sebahagian besarnya tetap tidak terganggu walaupun hanya sebilangan kecil hutan yang jauh lebih besar di seberang sempadan di Rusia. Walaupun tidak ada operasi perhutanan yang sepenuhnya baik dari segi lingkungan, Norway saat ini memiliki salah satu industri perhutanan yang paling lestari di dunia dan banyak kerosakan yang dapat dilihat pada hutan disebabkan oleh penebangan, pertanian dan eksploitasi kayu antara abad ke-17 dan ke-20. Terdapat beberapa isu tentang sumber alam di negara Norway ini, antaranya adalah kebakaran hutan. Terdapat laporan kebakaran hutan yang boleh dikatakan kebakaran yang agak teruk melanda di sekitar bandar Norway. Melalui laporan daripada BBC News, pada 24 April 2019, berlakunya kebakaran hutan di sekitar kawasan Skåne. Ratusan orang terpaksa meninggalkan kediaman mereka di Norway ketika Perkhidmatan Kecemasan berusaha memadamkan kebakaran hutan yang marak di selatan negara itu. Sebanyak 148 rumah dipindahkan di sekitar bandar Skåne di mana kebakaran telah marak sejak hari Selasa. Polis mengatakan kebakaran masih di luar kawalan dan memberi amaran bahawa angin kencang dapat membantu mereka merebak. Melalui laporan daripada Norway Today pula, pada 4 Jun 2021 yang lepas telah berlaku lagi satu kebakaran hutan. Laporan pertama mengenai kebakaran itu berlaku pada hari 3 Jun 2021 dan pihak berkuasa telah bergerak keluar. Kira-kira 150 anggota bomba dan dari 10 balai bomba telah mengambil bahagian dalam kerja memadam kebakaran bersama dengan pertahanan awam. Seterusnya, isu kekurangan kawasan belantara juga menjadi salah satu isu yang hangat diperkatakan dari negara luar. Norway mempunyai salah satu kepadatan penduduk yang paling rendah di Eropah,
Tetapi kerana corak penempatannya yang unik di Eropah dan memilih ladang yang tersebar di desa, bahkan kawasan yang paling terpencil dihuni, dan sebahagian besar penduduk berpusat di luar bandar. Akibatnya dunia semula jadi telah banyak diubah oleh kegiatan manusia dan pemandangannya dilintasi oleh jalan-jalan yang menghubungkan kawasan rumah terpencil, kawasan pertanian dan kawasan pembalakan ke kawasan yang lebih berpenduduk. Semua kecuali beberapa sungai utama negara telah dibendung kerana tenaga hidroelektrik dan bahkan hamparan liar Finnmarksvidda dan semenanjung besar yang masuk ke lautan Arktik berfungsi sebagai padang rumput rusa yang luas. Akibatnya selain dari ladang ais dataran tinggi dan rangkaian taman nasional Norway yang mengagumkan, hutan belantara sebenarnya terbatas pada beberapa kawasan gunung berhutan di sepanjang sempadan Sweden, bahagian Hardangervidda yang tersebar dan sebahagian besar Svalbard. Negara Norway juga mempunyai beberapa polisi dan dasar mengenai alam sekitar. Yang pertama adalah dasar alam sekitar Norway. Norway telah berusaha untuk mengurangkan kerosakan alam sekitar yang disebabkan oleh sektor tenaga hidroelektrik dengan menyekat tempat pembinaan empangan yang tidak strategik bermula pada tahun 1960-an lagi. Kerajaan Norway juga memberi status perlindungan kepada beberapa buah sungai untuk melindunginya daripada pencemaran. Orang Norway juga telah beralih penggunaan tenaga hidroelektrik kepada tenaga yang lebih mesra alam seperti tenaga geotermal. Oleh itu, kerajaan telah mendorong beberapa organisasi dan pemilik rumah untuk menggunakan tenaga yang berasaskan geotermal seperti berbakaran kayu dan biomasa lain untuk penyaluran tenaga berbanding penggunaan bahan api fosil. Syarikat milik negara Norway iaitu Statkraft juga telah mempunyai beberapa projek tenaga yang boleh diperbaharui yang lain. Syarikat tersebut telah mengembangkan turbin angin terapung yang lebih efisien dan murah berbanding model turbin daripada dasar laut. Pada tahun 1970-an lagi, Norway membuat sesuatu undang-undang untuk mengurangkan segala kerosakan persekitaran yang disebabkan operasi pengoboran luar pesisir pantai. Beberapa undang-undang juga telah dibuat bagi melindungi lingkungan laut pesisir dari tumpahan minyak dan bahan industri berbahaya. Kerajaan Norway juga mengambil inisiatif yang lebih mesra dalam projek infrastruktur dalam negara Norway. Melalui Jabatan Lebuh Raya telah mendapati bahawa pembinaan jabatan dengan lebih mesra alam berbanding pembinaan terowong. Hal ini kerana terowong memerlukan kuasa untuk percayaan dan perudaraan manakala jabatan tidak memerlukan ciri-ciri tersebut. Yang kedua adalah polisi kerajaan. Kerajaan Norway telah membuat suatu polisi tentang persekitaran dengan mengadakan undang-undang khusus mengenai peraturan bangunan, pengendalian pencemaran, kesihatan kota, perlindungan lingkungan dan kenderaan bermotor. Masyarakat Norway sangat peka terhadap isu-isu alam sekitar dan kerajaan telah mempromosikan kerjasama antarabangsa mengenai isu-isu alam sekitar secara berkala. Penggunaan sumber boleh diperbaharui Norway juga adalah antara yang tertinggi di dunia. Walaupun begitu, kuantiti air dan udara adalah antara yang terbaik di dunia kerana kepadatan penduduk negara yang rendah. Norway juga bergantung kepada tenaga hidroelektrik sebagai tenaga utamanya, tetapi tenaga ini telah diselenggara secara berkala yang menyebabkan kualiti air dapat dijaga. Norway sebagai pengeluar minyak dan gas yang utama di dunia secara tidak langsung telah menyebabkan pelepasan karbon dioksida yang tinggi di atmosfera. Hal ini kerana permintaan dan penggunaan tenaga per kapita yang tinggi. Tindakan kerajaan Norway telah membeli kuota karbon dioksida bagi mengimbangi pelepasannya telah dikritik oleh antarabangsa kerana menganggap Norway cuba menghindari daripada tanggungjawab domestik. Walau bagaimanapun, bagi mengurangkan masalah pelepasan karbon dioksida, kerajaan Norway telah mengenakan pajak terhadap setiap pelepasan karbon dioksida dan tindakan ini telah dipromosikan kepada sektor ekonomi lain. Yang terakhir adalah polisi persekitaran global. Kerajaan Norway telah mempromosikan dirinya sebagai pelaku utama dalam usaha untuk kejagaan alam sekitar dan
perlindungan iklim. Sebagai negara yang bergantung kepada sumber semula jadi seperti minyak dan gas asli, Norway juga menyumbang kepada pelepasan karbon dioksida. Disebabkan itu, Norway telah melabur dalam teknologi penangkapan karbon dioksida bagi mengurangi kadar pelepasan karbon dalam negara. Kerajaan Norway juga telah melibatkan diri dalam program kolaborasi Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai pengurangan, pelepasan dan penebangan hutan dan kemerosotan hutan di negara-negara membangun. Bagi mengurangi masalah persekitaran global disebabkan penggunaan tenaga semula jadi, Norway telah terlibat dalam menyebarkan teknologi yang berkaitan tentang tenaga yang boleh diperbarui bagi menggantikan tenaga tidak boleh diperbarui kepada negara-negara yang sedang membangun. Norway juga memperuntukkan dana bagi mensyorkan kepelbagaian pengeluaran minyak dan gas serta mempromosikan inisiatif pendedahan kewangan yang berisiko karbon. Dana ini diperolehi melalui dana pencen kerajaan Norway yang prihatin terhadap risiko perubahan iklim. Okay. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang SLM, iaitu pengurusan tanah lestari. Pengurusan tanah di Norway untuk mencapai pembangunan lestari mempunyai 4 andaian. Antaranya ialah teknologi pengurusan tanah, perancangan wilayah, kerangka polisi dengan prinsip dan konsep kelestarian dan konsep pengurusan lestari. Oleh itu, saya akan menjelaskan andaian yang pertama iaitu teknologi pengurusan tanah. Di negara Norway telah menggunakan teknologi untuk aktiviti agriculture bagi pengurusan makanan lestari untuk mengurangkan pencemaran kepada alam sekitar dan tanah. Teknologi yang digunakan adalah seperti robot yang dikenali sebagai saga robotik yang digunakan ke atas tanah untuk mengurangkan penggunaan rancun rumpai yang dianggarkan sekitar 95% telah digunakan ke atas tanah bagi melindungi tanah daripada rosak dan hilang kesuburan. Seterusnya, N2 di bawah teknologi di negara Norway juga mencipta teknologi untuk menghasilkan baja nitrogen yang organik bagi mengurangkan gas rumah hijau dan serta meningkatkan keberkesanan sumber alam serta mengurangkan kos pengeluaran. Seterusnya adalah andaian yang kedua, iaitu perancangan wilayah. Norway telah merancang perancangan untuk meningkatkan pembangunan lestari tanah dan alam sekitar. Rancangan yang telah dijalankan oleh kerajaan Norway melalui agenda negara 21 untuk mencapai pembangunan yang lestari. Rancangan yang dibuat dalam Sidang Kemuncak Rio pada tahun 1992 dan Sidang Kemuncak Johannesburg pada tahun 2002. Kerajaan Norway telah mengambil tindakan untuk mewakilkan organisasi sukarela bagi merangka rancangan ini terus terjadi dan tercapai untuk melestarikan alam sekitar. Strategi negara Norway untuk mencapai pembangunan lestari dari segi ekologi, ekonomi dan kelestarian sosial untuk tempoh panjang agar mengekalkan alam semula jadi dan sumber alam sekitar untuk masa akan datang. Andaian yang ketiga adalah kerangka polisi dengan prinsip dan konsep kelestarian. Oleh itu, pembangunan lestari terhadap persekitaran dijadikan sebagai objektif dalam polisi untuk menjaga alam sekitar daripada terus rosak untuk masa depan. Majlis Pembandaraan dan Pemerintahan Tempatan bertanggungjawab melaksanakan rancangan terhadap iklim di peringkat tempatan bagi menjaga alam sekitar daripada berlakunya pencemaran. Polisi yang berkaitan dengan persekitaran haruslah dilaksanakan seperti yang diperintahkan oleh pemerintah negara untuk menetapkan peraturan dan langkah yang penting bagi menjaga alam sekitar. Oleh itu, had yang telah ditentukan untuk mengurangi kesan kepada sumber alam semasa menjalankan aktiviti industri dan agriculture untuk mengelakkan berlakunya pencemaran air dan kemerosotan tanah.
Yang keempat adalah memenuhi konsep ekosistem seimbang. Negara Norway mengamalkan pengurusan lestari yang kepada keperluan tanah. N2 iaitu teknologi yang digunakan negara Norway telah menghasilkan kualiti baja organik tanpa merosakkan alam sekitar dan tanah. Penghasilan baja organik ini dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada alam sekitar. Untuk mengurangkan pencemaran dan kesuburan tanah akan terbantu. Penggunaan teknologi untuk menghasilkan baja organik ini dalam agriculture dapat mengurangkan pelepasan gas amonia dan memberikan keasikan kepada tanah yang tinggi. Oleh itu dapat mewujudkan ekosistem yang seimbang. Akhir sekali dapat dirumuskan andaian keempat andaian dalam SLM ini telah mematuhi negara Norway. Oleh itu negara Norway telah menunjukkan pengurusan yang lestari dalam pengurusan tanah. Peraturan perhutanan di Norway. Di negara ini, langkah-langkah dalam perhutanan ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang Kehutanan 2005 secara umumnya dalam menetapkan tanggungjawab dan batasan bagi mempromosikan pengurusan sumber daya hutan secara lestari. Framework undang-undang yang sedia ada meletakkan tanggungjawab yang besar kepada pemilik hutan. Ia menentukan agar pemilik bertanggungjawab bagi memastikan bahawa semua kegiatan di hutan yang dilaksanakan selaras dengan undang-undang dan peraturan. Rancangan pengurusan hutan diperlukan dan harus merangkumi inventori hutan, menyenaraikan sumber daya hutan dan alam sekitar dan juga nilai pada harta tanah. Inventori nilai persekitaran boleh didapati secara terbuka. Pemilik hutan memiliki kebebasan yang besar untuk mengurus hutan sehubungan dengan tujuan sendiri. Oleh itu, pemilik hutan telah diberi tanggungjawab yang besar untuk memastikan bahawa tindakan dan aktiviti dijalankan adalah secara lestari. Natural Diversity 2019 bertujuan untuk melindungi kepelbagaian biologi, geologi dan landscape dan proses ekologi melalui pemeliharaan dan penggunaan lestari. Akta ini juga terpakai untuk perhutanan. Kepentingan dan khusus bagi pemilik hutan adalah tugas penjagaan umum. Bagi mana-mana orang termasuk pemilik hutan harus bertindak dengan berhati-hati dan mengambil semua langkah yang wajar untuk mengekalkan untuk mengelakkan daripada menyebabkan kerosakan pada kepelbagaian biologi, geologi dan landscape. Negara Norway menetapkan bahawa operasi perhutanan harus mematuhi prasyarat standard PEFC. Pada masa ini, 75% hutan tanah Norway diperakui di bawah standard PEFC. Standard PEFC menekankan bahawa hutan mesti dikelola secara lestari dengan cara yang memberikan peluang kewangan kepada pemilik hutan, menambah nilai di tingkat lokal dan nasional dan memberi sumbangan iklim yang positif di samping melindungi rekreasi luar dan nilai-nilai persekitaran. Standard PEFC bertujuan melindungi segala benda yang berada di dalam hutan termasuk sumber air bagi menjamin kualiti air di tasik dan seluruh air adalah berkualiti. Aktiviti penerokaan hutan memberikan kesan negatif kepada alam sekitar, antaranya adalah kawasan tahan air hujan terjejas. Ini kerana hutan juga berperanan menyediakan bekalan kawasan tahan air hujan dan ia boleh menyebabkan sumber bekalan air terjejas, kualiti air juga semakin merosot dan kuantiti sumber bekalan air berkurangan. Yang kedua adalah kemusnahan habitat semula jadi. Ini kerana hutan berperanan sebagai tempat tinggal bagi habitat flora dan fauna. Apabila hutan ditroka, ia boleh menyebabkan haiwan semakin pupus dan sumber perubatan tradisional semakin berkurangan. Yang ketiga adalah suhu dunia semakin meningkat. Ia boleh menyebabkan udara kurang bersih, karbon dioksida meningkat dan berlaku peningkatan suhu dan boleh menyebabkan kesan rumah hijau. Yang keempat adalah bencana alam.
Ini disebabkan oleh ketiadaan akar tumbuhan untuk mencekam tanah dan boleh menyebabkan gelonsoran tanah berlaku. Undang-undang untuk inisiatif perhutanan yang pertama adalah Agenda Pembangunan Lestari 2030. Ia adalah hubungan antara sumber air dan pengurusan hutan lestari. Inti utama adalah untuk mencapai matlamat pembangunan lestari dengan mempromosikan penggunaan hutan secara lestari. Yang kedua adalah arahan kerangka air EU ataupun WED untuk mewujudkan lembangan sungai dan untuk mengintegrasikan amalan perhutanan lestari dan memastikan kesesuaian yang berpengaruh dalam kualiti air. Yang ketiga adalah program langkah-langkah rancangan adalah untuk mengurusan lembangan sungai, iaitu untuk mengintegrasi amalan perhutanan lestari. Dan yang keempat adalah protokol Kyoto. Ia adalah perihal tentang pemanasan global dan mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Yang kelima adalah penggunaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan perhutanan, iaitu LULUCF, iaitu untuk memastikan peraturan perlindungan tanah dilindungi. Sebagai rumusan, negara Norway juga merupakan sebuah negara yang menggunakan sumber alam dalam ekonomi mereka. Dari sudut pentadbiran di negara Norway yang berada di Eropah ialah pemerintahan berbentuk raja perlembagaan negeri dan demokrasi berparlimen. Negara Norway juga telah menolak untuk menjadi ahli kesatuan Eropah melalui 2 referendum. Namun begitu, negara ini tetap mengekalkan hubungan baik mereka di antara EU dan Amerika Syarikat. Dengan bentuk buka bumi Norway yang berbentuk memanjang telah menimbulkan halangan yang berbentuk geografi, seperti mengagihkan kawasan pentadbiran yang berpunca daripada struktur kawasan yang berpisah dan sentiasa berubah-ubah. Norway telah mengambil inisiatif baru dengan membuat pembaharuan pembahagian pentadbiran yang bertujuan untuk memimpin dan mengganti daerah kepada 11 rantau yang baru. Negara Norway mengamalkan sistem ekonomi campuran dan negara ini menunjukkan negara yang mempunyai ekonomi yang stabil dan positif. Negara Norway lebih kaya dengan sumber dari perairan kerana mereka merupakan negara yang berada di pesisiran pantai. Negara Norway juga dapat menjana pendapatan yang positif melalui aktiviti import dan ekspor mereka. Apabila berlaku kehabisan dalam petroleum dan rizab, ini akan membuatkan kualiti hidup dan ekonomi yang tinggi di Norway tidak dapat dikekalkan. Norway juga menggunakan sumber alam untuk menjadikan antara satu sumber negara tersebut seperti petroleum dan gas. Norway menggunakan kaedah reinjection dalam penggunaan petroleum bagi memastikan dapat mengekalkan tekanan takungan dan menggantikan minyak. Norway juga menghasilkan bahan-bahan seperti zinc, keluli dan tembaga dengan menggunakan mineral yang mereka perolehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan merumuskan tentang isu penggunaan sumber di Norway dan cara pengurusan tanah dan hutan yang lestari di Norway. Norway mempunyai isu penggunaan sumber seperti kebakaran hutan, kekurangan kawasan belantara, dasar alam sekitar, polisi kerajaan dan polisi persekitaran global. Kebakaran hutan yang sering berlaku di Norway menyebabkan ratusan orang meninggalkan kediaman dan sebanyak 148 buah rumah perlu dipindahkan. Kebakaran ini menyebabkan begitu banyak asap dihasilkan dan kebakaran ini melibatkan semua aset negara. Lebih memburukkan keadaan adalah angin yang begitu kencang ketika itu menyebabkan banyak keperluan-keperluan asap dihasilkan. Ini akan memberikan kesan negatif kepada sumber alam di Norway dan memberikan kesan kepada udara di Norway. Selain itu, kekurangan kawasan belantara. Norway mempunyai penduduk yang kurang padat dan corak penempatan kawasannya yang unik menyebabkan kegiatan manusia dan pemandang banyak diubah dengan cara menghubungkan kawasan pertanian dan pembalakan kepada kawasan yang lebih kependudukan. Semua kawasan kecuali beberapa sungai utama telah dibendung kerana kawasan ini didirikan
hidroelektrik. Akibatnya, kekurangan kawasan belantara menyebabkan aktiviti pembinaan terbatas kerana kawasannya yang kecil. Dasar alam sekitar Norway yang menitik beratkan masalah kerosakan persekitaran akibat daripada sektor tenaga. Cara mengurangkan kerosakan ini adalah menyekat tempat pembinaan empangan yang tidak strategik. Undang-undang ini terus dibuat oleh kerajaan Norway kerana berlaku pengabuman di pesisiran pantai. Tujuan undang-undang ini bagi melindungi lingkungan laut pesisiran daripada tumpahan minyak dan bahan industri yang berbahaya. Oleh itu, pembinaan jambatan dengan mesra alam kerana jambatan tidak perlu ciri-ciri pencahayaan dan pengudaraan berbanding dengan pembinaan terowong. Bagi polisi kerajaan pula, kerajaan Norway telah membuat undang-undang mengenai peraturan bangunan, kesihatan kota dan banyak lagi. Polisi ini dibuat bagi membendung kerosakan persekitaran yang disebabkan oleh isu-isu alam sekitar yang terdapat di sana. Melalui polisi ini, sumber alam dapat dijaga dengan baik dan kualiti air dan udara dapat dijaga dengan baik sekali. Polisi ini juga mengawal pelepasan karbon dioksida ke udara. Oleh itu, udara dapat dijaga dengan baik dan boleh mengimbangi masalah pelepasan yang berlaku. Isu penggunaan sumber alam di Norway memainkan peranan yang penting bagi memastikan kelestarian dari segi kualiti air, kualiti udara dan negara itu dapat dijaga dengan baik dan rapi serta mendapat pengiktirafan sebagai negara contoh yang baik dalam mengawal isu penggunaan sumber alam ini. Bagi menguruskan tanah yang lestari, kerajaan Norway memperkenalkan beberapa cara seperti teknologi pengurusan, perancangan wilayah, konsep ekosistem yang seimbang dan banyak lagi. Hal ini membolehkan kerajaan Norway merealisasikan kesemua andaian pengurusan yang lestari kepada tanah. Pengurusan bagi menjaga kualiti udara dengan menggunakan pelbagai teknologi dalam proses pengolahan makanan, maka baja sendiri dapat dihasilkan dan mampu memberikan kesan yang positif kepada alam sekitar kerana sisa kimia tidak berterbangan di udara. Hal ini mampu memberikan udara yang bersih dan dapat mengimbangi ekosistem di Norway. Selain itu, negara Norway menitik beratkan dalam pengurusan hutan yang lestari. Hal ini kerana hutan di Norway merupakan hutan yang unik dan salah satu hutan yang luar biasa di dunia. Pelbagai cara yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan seperti membuat peraturan perhutanan dan banyak lagi oleh kerajaan Norway. Hal ini membolehkan kerajaan dapat mengambil langkah yang efisien tentang penjagaan alam sekitar yang ketat kerana banyak spesies haiwan dan tumbuhan semakin pupus di telan zaman. Oleh itu, kerajaan Norway telah berjaya sedikit sebanyak menyelesaikan isu penggunaan sumber alam dan berjaya menjaga kelestarian tanah dan hutan dengan baik sekali. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.